Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke Taklimat Peperiksaan Akhir Semester Sesi 1 2022-2023 Politeknik Mesir Johor. So kita teruskan taklimat dengan format peperiksaan akhir selaras. So soalan peperiksaan adalah dua bahasa. Jawapan boleh dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, kecuali kursus-kursus yang memerlukan jawapan dalam satu bahasa yang ditetapkan. Kaedah penilaian terbahagi kepada dua. Yang pertama, penilaian berterusan yang tiada peperiksaan akhir. So yang ini bergantung 100% kepada penilaian berterusan ataupun coursework kamu. And then yang kedua, peperiksaan yang ada peperiksaan akhir. Yang ini bergantung kepada jenis kursus. Ada yang PB 50%, PA 50%, ada juga PB yang 70% dan 30%. And then ada juga kursus yang PB 60%, PA 40%. So maka lulus untuk kedua-dua jenis penilaian ini adalah 40% ke atas. Syarat kelayakan untuk menduduki peperiksaan akhir. Yang pertama, telah mendaftar pengajian. Yang ini telah anda lakukan di awal semester, iaitu lapor diri di HCP, bayar yuran dan seterusnya. So yang kedua, telah mendaftar kursus berkenaan. Bagi proses mendaftar kursus ini dilakukan dalam tempoh minggu yang pertama hingga minggu ke-6. So syarat yang ketiga adalah telah menghadiri 80% ataupun lebih, sama ada kuliah, tutorial ataupun amali. So cara mengira peratus kehadiran. So jumlah kehadiran sebenar dalam jam bahagi jumlah kehadiran sepatutnya dalam jam kali 100%. So bagi yang tidak memenuhi syarat terbagi kepada tiga. Yang pertama, masalah kehadiran. Yang kedua, masalah kesihatan. Yang ketiga adalah akibat tindakan tata tertib. So yang ni ada masalah disiplin lah. So bagi yang tidak memenuhi syarat, tidak layak menduduki peperiksaan akhir, diberi grade F dengan nilai mata 0.0. Bagi kursus berkenaan dianggap telah ambil dan gagal kursus berkenaan. Bagi masalah kesihatan, kemukaan surat akuan doktor swasta terhad kepada 2 hari berturut, tidak melebihi 8 hari setiap semester. So untuk klinik swasta maksimum adalah 8 hari untuk satu semester. So sekiranya melebihi 8 hari dan peratus kehadiran tu kurang 80%, so tidak layak duduk peperiksaan akhir. So maka PB akan dimansuhkan. Perlu ambil semula kursus tersebut dan dikira gagal kali pertama. Bagi yang ada masalah disiplin, yang mengalami tindakan tata tertib, tidak layak menduduki peperiksaan akhir, dimansuhkan, maka PB perlu ambil semula kursus tersebut, dikira gagal kali pertama. Kehadiran semasa peperiksaan. Semua pelajar wajib menduduki peperiksaan akhir kecuali yang pertama, jika tidak dapat hadir, pelajar ataupun wakil maklumkan sebab-sebab secara bertulis dengan segera kepada penasihat akademik. Yang kedua, pelajar yang sakit ataupun wakil maklumkan kepada penasihat akademik serta kemukakan surat akuan doktor. So ni bagi yang sakit ataupun ada sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, inform kepada wakil, and then wakil akan maklum kepada penasihat akademik. Sama ada maklumkan sendiri ataupun hantar wakil. Jika kalau sakit dah tak larat sangat, hantar wakil. So semua markah PB diambil kira bagi alasan yang pertama dan yang kedua. Jika tidak hadir tanpa alasan munasabah, pelajar akan diberi grade F, nilai mata 0.00, gagal kali pertama. So jenis-jenis pelakon yang boleh disabitkan dengan cubaan meniru. So yang ni tolong ambil maklum ya. Yang pertama, menulis di celah-celah keypad dan di belakang kalkulator. Yang kedua, membawa nota sama ada dilipat ataupun dipotong menjadi saiz yang kecil. Menulis nota pada tapak tangan atau di bahagian lengan ataupun di bahagian pakaian. Menulis nota ringkas pada pemadam ataupun pembaris. Menulis nota dalam telefon bimbit. Menulis nota pada slip peperiksaan.
memberi tiru ataupun meniru kepada rakan sebelah, meletakkan nota di tandas di atas tangki tandas, atas dinding tandas, atas siling tandas. So kesan ataupun implikasi sekiranya anda tertangkap dan didapati bersalah kerana meniru, cubaan meniru ataupun memberi tiru. Pelajar yang ditangkap kerana cubaan meniru, memberi tiru, meniru akan dibicarakan. So anda akan malu pada diri sendiri oleh Tuhan, keluarga, rakan-rakan dan pesyarah. So ini adalah hukuman akibat meniru. Hukuman meniru, memberi tiru dan juga cubaan meniru. So dimansuhkan markah peperiksaan akhir bagi semua kursus yang diambil pada semester tersebut. Semua kursus, sekiranya dia meniru pada satu kursus, sekiranya ditangkap, semua kursus yang diambil pada semester tersebut akan dimansuhkan markah peperiksaan akhir. So nilai purata nilai mata dan juga himpunan purata nilai mata akan menjadi rendah. Ini kamu punya GPA dengan CGPA akan efek pada GPA dan CGPA. Pelajar berkemungkinan dapat keputusan gagal berhenti sekiranya menepati syarat yang sepatutnya, mungkin akan diberhentikan. So kaedah penilaian, so sistem penilaian bersasarkan kaedah penilaian kuantitatif prestasi pelajar dikenali sebagai sistem nilaian mata. So prestasi pelajar bagi suatu kursus diukur berdasarkan sistem grade menggunakan dua ukuran, iaitu purata nilaian mata dan juga himpunan purata nilaian mata. So untuk PNM adalah GPA, grade point average. Untuk HPNM adalah CGPA. So untuk PNM ataupun GPA adalah kredit pada semester semasa. Untuk GPA adalah purata nilaian mata kredit pelajar bagi semester semasa. Manakala CGPA ataupun himpunan purata nilaian mata adalah jumlah mata kredit untuk semua semester. Dia akan bahagi dengan jumlah jam kredit terkumpul. So yang ini HPNM akan efek kepada semester 1 hingga 6. Manakala untuk GPA ataupun PNM, cara pengiraan dia hanyalah pada semester semasa sahaja. So ini adalah nilai mata ataupun grade. So boleh tengok sini lah, 90 hingga 100 nilai mata dia adalah 4.00, grade dia A+, dan seterusnya. So kategori keputusan penilaian, yang pertama lulus penuh. Ini bagi pelajar semester akhir yang mendapat HPNM melebihi 2.00, memenuhi syarat dan layak dianugerahkan diploma. Yang kedua, kedudukan baik, mendapat HPNM melebihi 2.00. Yang ketiga, kedudukan bersyarat, mendapat HPNM di antara 1.6 hingga 2.00. So sekiranya terdapat pelajar yang dapat pointer kedudukan bersyarat semester akan datang, pelajar tidak dibenarkan mengambil lebih daripada 12 jam kredit. So ini adalah kedudukan baik, pointer lebih daripada 2.00 HPNM ataupun CGPA. Kedudukan bersyarat CGPA ataupun HPNM di antara 1.6 hingga 2.00. Manakala lulus penuh, HPNM lebih atau sama dengan 2.00. Dan juga GB adalah gagal berhenti. So kategori keputusan penilaian yang bagi kedudukan gagal dan diberhentikan, mendapat HPNM kurang daripada 1.60, mendapat PNM kurang daripada 1.00, gagal sesuatu kursus sebanyak 3 kali berturut-turut, termasuk peperiksaan akhir khas ataupun penilaian khas. Mendapat keputusan kedudukan bersyarat sebanyak 3 kali berturut-turut. So sekiranya SEM 1 sampai SEM 3 pointer kamu adalah kedudukan bersyarat, so akan mendapat status gagal dan diberhentikan. Ataupun yang terakhir, telah melebihi tempoh maksimum pengajian, iaitu maksimum untuk pengajian bagi diploma adalah 9 semester.
So contoh je, sekiranya kamu banyak repeat and then dah semester 8 masih belum pergi, semester 9 masih belum pergi LI, so anda akan GB lah, gagal dan diberhentikan. So ini untuk GB. Bagi pelajar semester akhir ataupun pelajar yang akan pergi ke latihan industri, sekiranya gagal sebanyak 2 kali, kamu akan GB. Bagi yang repeat ataupun gagal satu kursus yang sama sebanyak 3 kali, repeat 3 kali and then gagal, and then akan diberhentikan lah, GB. And then yang ketiga, HPNM bawah 1.6, PNM bawah 1.00 juga GB. And then kedudukan bersyarat sebanyak 3 kali juga akan GB. And then telah melampaui tempoh maksimum pengajian sesuatu program, iaitu 9 semester. Ini contoh bagi kedudukan baik. So PNM dia 3.78, HPNM pun 3.78. Ini contoh GB, gagal berhenti. So PNM dia 1.13, HPNM 1.85. So ini kedudukan bersyarat. So dia repeat satu paper, and then pointer dia antara 1.6 ke 2.0. Dia punya PNM dengan HPNM adalah 1.81. So status dia adalah kedudukan bersyarat. Yang ini pun walaupun dia lulus semua paper, tapi pointer dia tengok pada PNM dengan HPNM dia. HPNM dia adalah 1.91, masih lagi dalam kedudukan bersyarat. So syarat untuk bagi kedudukan bersyarat ni, pointer dia HPNM dia ataupun CGPA antara 1.6 ke 2.0. Walaupun lulus semua paper, tapi dia masih lagi dalam kedudukan bersyarat. Ini adalah kedudukan bersyarat 3 kali. Maknanya 3 sem berturut-turut pointer dia antara 1.6 hingga 2.0. So macam ni, PNM dia adalah 193, HPNM dia 199. So dah 3 kali dia punya HPNM bawah 2.0. So yang ini pun akan status dia akan gagal berhenti. So tempoh pengajian bagi diploma minimal 5 semester, maksimum adalah 9 semester. Penilaian khas. So penilaian khas adalah penilaian yang hanya dibenarkan kepada pelajar semester akhir yang memenuhi syarat berikut. Yang pertama, mendapat keputusan kedudukan baik. Yang kedua, gagal satu kursus sahaja. Yang ketiga, telah menduduki peperiksaan akhir bagi kursus berkenaan. Yang keempat, tidak melampaui tempoh maksimum pengajian. So ini adalah syarat-syarat untuk penilaian khas. Gagal satu kursus sahaja. So penganugerahan sijil atau diploma, pelajar yang dianugerah sijil diploma setelah lulus semua kursus, mencukupi jumlah jam kredit, menamatkan latihan industri, diperakukan oleh lembaga peperiksaan dan penganugerahan sijil diploma Politeknik Malaysia. Lembaga peperiksaan berhak menarik balik keputusan diploma ataupun sijil jika didapati dokumen kemasukan ke Politeknik adalah palsu. So pengumuman keputusan bagi peperiksaan akhir, pegawai peperiksaan akan mengumumkan keputusan peperiksaan bagi pihak jawatankuasa peperiksaan Politeknik pada tarikh keputusan rasmi secara online. So boleh akses melalui laman web SPMP. Pastikan alamat yang diberi adalah betul dan terkini untuk urusan konvo dan persijilan. So bagi pelajar-pelajar yang akan menjalani latihan industri, pastikan alamat yang di SPMP itu adalah yang betul dan terkini untuk memudahkan urusan konvo dan persijilan. So nak tengok check result, boleh ke laman web SPMP. And then jadual waktu peperiksaan akhir semester.
bagi sesi 1 2022-2023. So kamu boleh tengok di link yang saya paparkan di slide. Boleh download di website rasmi PMJ. So jadual waktu peperiksaan akhir semester bukan penilaian alternatif sesi 1 2022-2023. So saya nak cerita kat sini tentang lokasi. So since day 1 kita tak dapat digunakan sebab telah digazetkan untuk mangsa banjir sebagai persediaan untuk mangsa banjir bulan 12 ni dijangkakan akan ada banjir. So lokasi ditukar, lokasi utama adalah perpustakaan Nilam Sari. So pastikan semak nombor meja kamu. Contoh untuk sesi yang pertama ni 12 hari bulan 12 pukul 8.30 hingga 10.30. So kursus electrical maintenance repair. So ada 3 kelas kat sini, di ET5A, di ET5B dan juga di ET5C. So tengok nombor meja tu B1 hingga B27, yang itu untuk di ET5A, C1 hingga C22 di ET5B dan juga C23 hingga C40 adalah di ET5C. So tolong tengok nombor meja ya sebelum kamu masuk. And then pada hari yang sama, tempat yang sama, paper kursus Introduction to Computer System, yang ni JTMK. So untuk DDT 1A tengok E1 hingga E41, DDT 1B F1 hingga F38, DDT 1C F40 hingga F75, DDT 1D D1 hingga D23, DDT 1E F77 hingga F110. So tengok betul-betul nombor meja kamu. So ini adalah layout untuk kedudukan meja di Dewan Peperiksaan. Yang ni dekat ground floor. Kita akan pakai 2 floor, ground floor dengan first floor di library. So masuk je pintu lobby tu, sebelah kiri adalah bahagian A, section A. And then bahagian tengah-tengah tu adalah bahagian B. And then yang belah kanan, masuk pintu belah kanan adalah section C. Yang ni untuk ground floor. A, B, C, section A, B, C semua ground floor. And then section D, E dan F di first floor, tingkat 1. So masuk lobby tu naik tangga ke atas. So bila kamu naik tangga tu ada 2 pintu, kiri dan kanan. Kalau kamu masuk pintu yang sebelah kanan, kamu akan tengok section F. Kalau masuk pintu sebelah kiri akan pergi ke section E. And then kalau kamu keluar ke depan sikit adalah section D. So make sure kamu tengok nombor meja betul-betul. So A, B, C di ground floor, D, E, F di first floor. So ini adalah buku jawapan peperiksaan akhir. Kita ada beberapa jenis warna lah. So yang dalam gambar ni warna purple. And then masa masuk tu tolong isi slip maklumat calon. Yang sebelah bawah tu tulis nama penuh, nombor pendaftaran, kelas, and then kod dan nama kursus, tarikh dan juga masa. And then di sebelah belakang slip kehadiran tu, kamu perlu tanda tangan, tulis nama dan juga tarikh. Okey, lengkapkan maklumat sebab nanti akan ada pengawas untuk kutip slip peperiksaan.
slip maklumat calon. So ini buku jawapan untuk kursus yang memerlukan yang ada soalan objektif, jawab dalam buku jawapan. And then yang ini untuk soalan subjektif. So tarikh peperiksaan akhir bagi sesi 1 2022-2023, 12 hari bulan 12 2022, hari pertama sehingga 29 hari bulan 12 2022. So keputusan rasmi peperiksaan akhir adalah pada 25 hari bulan 1 2023. So tolong alert lah tarikh-tarikh penting ni. So anda boleh download atau boleh muat turun pandu arahan peperiksaan dan kaedah penilaian edisi 6 Jun 2019 di website rasmi kita, iaitu pmj.mypolicec.edu.my. Boleh tengok bawah panduan peperiksaan, iaitu nombor 3 tu, edisi 6 Jun 2019. Ini muka depan ni lah, edisi 6 Jun 2019. Okey, itu saja setakat ini. Selamat menduduki peperiksaan akhir and all the best, semoga berjaya. Saya akhiri taklimat peperiksaan saya dengan ucapan selamat berjaya dan semoga dapat menjawab dengan tenang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.